Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam sesi pembelajaran di rumah PDPR bagi mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6. Murid-murid, pada hari ini kita akan masuk bidang akidah. Tajuk yang pertama, sifat Allah sama. Sebelum itu, kamu boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam, buka muka surat 69 sehingga 72 untuk tajuk sifat Allah sama. Sebelum meneruskan kelas kita pada hari ini, kita baca doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid, cuba kamu teliti dan renungkan 3 gambar yang saya paparkan di skrin. Ya, ada gambar berdoa, gambar 3 orang budak perempuan dan juga gambar tadarus Al-Quran. Apa kaitan antara gambar-gambar ini dengan sifat Allah sama? Baiklah, kita pergi pada perkara yang pertama, pengertian sama. Apa itu sama? Sama ialah Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan, seperti bisikan hati manusia. Okey, maksudnya pendengaran Allah itu tidak sama dengan pendengaran manusia. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. Allah tidak memerlukan deria pendengaran untuk mendengar. Pendengaran Allah tidak terbatas berbanding dengan pendengaran manusia. Ya, pendengaran manusia memerlukan alat perantara seperti telinga, perakam suara, headphone. Itu manusia. Tetapi Allah tidak memerlukan sebarang bentuk deria pendengaran, tidak perlukan perantara untuk mendengar. Pendengaran Allah tidak terbatas, manakala pendengaran manusia terbatas. Okey. Jadi sebagai seorang Muslim, sebagai orang Islam, kita wajib beriman dengan sifat Allah sama. Ya, sebagai orang Islam kita wajib beriman dengan Allah bersifat sama. Seterusnya kita lihat dalil nakli dan dalil akli Allah bersifat sama. Dalil nakli ini maksudnya dalil yang terbukti dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Manakala dalil akli ini dalil yang kita boleh fikirkan, dalil yang kita boleh buktikan dengan akal pemikiran kita. Okey, kita tengok satu persatu. Dalil nakli firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 224. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Maksudnya apa? Dan ingatlah Allah sami'un, sentiasa mendengar, alimun, dan lagi sentiasa maha mengetahui. Allah itu mendengar dan Allah itu tahu apa yang kita katakan, apa yang kita lafazkan, apa yang kita bisikkan. Itu ya, dah terbukti. Selain surah ini, ayat ini, ada juga ayat-ayat yang lain berkaitan dengan sama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian kita tengok dalil akli. Dalil akli ialah Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Ya, Allah itu sempurna. Ya, oleh itu mustahil bagi Allah bersifat kekurangan, seperti tidak mendengar. Kalau Allah bersifat kekurangan, tidak boleh mendengar, Allah itu peka, maka Allah sama je lah tarafnya dengan manusia. Tidak, ya anak-anak, Allah tidak sama dengan manusia. Mustahil bagi Allah mempunyai kekurangan. Mustahil Allah bersifat kurang. Ya. Sebab Allah Tuhan segala-galanya. Tuhan Maha Pencipta kita. Okay, seterusnya kita tengok kesan. Kesan meyakini Allah itu bersifat sama.
Maka yang pertama, kita akan menjaga pertuturan dan bisikan hati kita. Kita akan menjaga percakapan kita. Kita akan berkata perkara-perkara yang berfaedah, perkara-perkara yang boleh memberi manfaat pada orang lain. Kita akan jauhkan hati kita daripada membisikkan perkara-perkara yang jahat, membisikkan perkara-perkara yang tidak baik, membisikkan perkara-perkara yang menghina orang, merungut dan sebagainya. Kesan yang kedua, kita akan sentiasa berdoa, memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa tu tidak semestinya selepas solat kamu duduk di sejadah berdoa tanda tangan, tidak. Berdoa ni boleh berdoa dalam hati. Allah itu Maha mendengar. Yang ketiga, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan harian. Kerana apa? Membaca Al-Quran, berzikir adalah perkara-perkara yang baik. Yang kita bertutur perkara-perkara yang baik. Kita bercakap perkara-perkara yang baik. Allah tentu suka. Allah dengar apa yang kita katakan. Daripada kita menyanyi lagu yang gila-gila, daripada kita mengumpat orang, kita mengatur orang, kita cakap perkara-perkara yang lara, lebih baik kita membanyakkan membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang keempat, kita akan menjauhi maksiat lidah. Maksiat lidah itu apa? Mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesat, mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor. Kotor ni macam perkataan-perkataan yang lucah, kesat, kita menghina orang, mengeji orang serta mengumpat. Kita akan jauh daripada maksiat lidah. Itu contoh tadi. Dan yang terakhir, hidup kita akan rasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menjaga keempat-empat perkara di atas tadi, kita akan rasa hidup kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah murid-murid, sebagai rumusan bagi tajuk sama Allah bersifat sama ini, kita dapat simpulkan, mesti kita sebagai orang Islam mestilah membuktikan keimanan kepada Allah yang Maha mendengar dengan sentiasa menjaga pertuturan, percakapan dan bisikan hati. Baiklah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini boleh memberi manfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.